Selamat dan sejahtera saya ucapkan kepada pelajar-pelajar sekalian. So di bab yang terakhir untuk electromagnetic theory ini adalah berkaitan dengan electromagnetic wave propagation. So ini adalah sebenarnya bab nombor 4 kalau saya buat anda keliru, so saya minta maaf. So ini adalah bab keempat, iaitu electromagnetic wave propagation. So kita kena faham sebelum kita sampai ke chapter ini, iaitu kita kena buat sedikit peta minta, iaitu bila kita buat bab yang pertama. So bab pertama adalah berkaitan dengan static. So apa yang sebenarnya static? Okay, so static ini lebih kepada DC, DC. So kita lebih kepada DC dan dia adalah berkaitan dengan electric field. Okay, electric field E ataupun D. Okay, then bab static ini adalah kita bercerita tentang electrostatic. Electrostatic. Okay, that's why dia ada electric field. Okay, so bab yang kedua juga adalah static. Okay, DC juga, tetapi bezanya ialah arus I dia adalah constant, iaitu tidak berubah mengikut masa. I adalah constant. So kita study berkenaan dengan magnetic field. Okay, B dengan H. Okay, so ini adalah bab static. So bab static ini adalah warna sekejap. Tidak berubah mengikut masa T, iaitu T ini tidak wujud dalam persamaan. Tiada T dalam persamaan. Kenapa tiada T? Sebab tidak ada pergantungan kepada T. Okay, so dua-dua ini adalah bab static. Dan bila kita pergi ke bab yang ketiga, saya tulis di sini bab yang ketiga, ini adalah time varying. So kita dah nampak daripada dia punya perkataan itu time varying. So kita sudah ada berubah mengikut masa. Okay, berubah mengikut masa. So di sini kita sudah nampak bahawa kita punya arus I sudah berubah mengikut masa, ataupun kita punya voltage T pun berubah mengikut masa. Okay, so ini adalah time varying. So bab yang keempat ini adalah di mana kita mendapati bahawa, okay, so kita di sini balik ke sini, arus I adalah lebih kepada magnet. Okay, so di sini tak ada static V adalah lebih kepada elektro. Okay, so untuk bab keempat ini kita dapati bahawa magneto dengan elektro ini adalah bersama-sama wujud. Okay, so bab 4, bila ada E, iaitu electric field, akan ada magnetic field. Dan bila ada magnetic field, dia akan ada electric field. So dia akan berada bersama-sama, mereka akan wujud bersama-sama. So bila kita ada perubahan B berubah mengikut masa, kita akan menghasilkan E berubah mengikut masa. So bila kita ada E berubah mengikut masa, kita akan dapat B berubah mengikut masa. So bila dua-dua ini berlaku bersama, maka wujud satu keadaan di mana wave tersebut akan mula merambat
the wave will start to propagate. Okay, so bila E bersama, ini adalah bersama bukan plus bersama dengan P, maka dia akan jadi propagate. Okay, itu berlaku apabila kita ada arus ataupun voltage yang berubah mengikut masa. Contohnya kita punya antenna base station dengan anda punya mobile phone. Okay, so arus yang ada pada antena ni adalah benda ni. Okay, bila arus yang wujud dalam benda ni berada pada antena tersebut, maka dia akan merambat. Okay, hanya dan jika sekiranya ada T, baru dia boleh merambat. Okay, so that's why untuk bab keempat ini dia adalah berkaitan dengan wave propagation. Okay, mari kita tengok yang seterusnya. So anda kena faham dia punya konsep semua ni dari bab 1, bab 2, pergi bab 3, pergi bab 4. So kalau anda tak faham dia punya konsep, then it's very difficult for you to understand apa sebenarnya berlaku dalam kita punya direction. Okay, so dalam ni anda boleh baca apa yang kita akan belajar. So kita akan pergi dengan part. So ini adalah electromagnetic spectrum. So ini spektrum ni sebenarnya adalah bergantung kepada frekuensi. Frekuensi. Bila ada frekuensi, berubah mengikut masa. Kalau tak ada masa T. Kalau tak ada masa T, apa frekuensinya? What do you think? Kalau satu benda tidak berubah mengikut masa, apakah frekuensinya? Maka kalau katakan T ini tak ada berubah mengikut masa, maka apakah frekuensinya? Frekuensinya adalah 0 Hz. Tak ada frekuensi langsung. Dia tak ada ayunan langsung frekuensi. Jadi frekuensi adalah berkaitan dengan ayunan. So ayunan berubah mengikut masa, maka ada frekuensi. Okay, so bila ada frekuensi baru ada T. Bila ada T baru ada frekuensi. So ini adalah frekuensi. Okay, apabila frekuensi bertambah, apakah aplikasinya? So anda boleh baca sendiri. Apakah aplikasi yang anda boleh buat dengan frekuensi. So kita boleh nampak frekuensi rendah sini, ini adalah rendah, low. Ini sudah ada low, ini adalah high. So frekuensi rendah dari radio wave sampai ke microwave sampai ke infrared. Tiba-tiba nampak infrared sampai ke light bulb. So cahaya sini dah pergi ke cahaya. So cahaya adalah sejenis electromagnetic wave. Naik lagi ultraviolet sampai sini. Naik lagi frekuensi. Berapa frekuensi ini? Power of 17. Dah sampai X-ray. Dah sampai X-ray, gamma ray. Okay, so dah sampai radioaktif punya ray. Okay, so semua ini adalah dalam satu family. So turun sampai kilohertz. Sampai hertz, dah jadi apa? Dah jadi bunyi pula. Okay, dah jadi bunyi pula. So, dari bunyi sampai ke radio wave, sampai ke microwave, sampai ke infrared. So, dia semakin tinggi, semakin beza dia punya aplikasi. So, itu anda boleh baca dengan sendiri untuk pengetahuan am. So, ini juga sama dengan atas. Okay, so ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Sebab kita kena faham itu apa itu transverse electromagnetic wave. Transverse ini bermaksud X, Y, Z adalah transverse ataupun orthogonal, di mana
mereka adalah sentiasa 90 darjah di antara satu dengan lain. X dengan Z 90 degree. Z sama dengan Y 90 degree. Okay? Cuba dekat. Y sama dengan Z 90 darjah. Ini dinamakan dengan transverse. Kenapa TM ini sangat penting? Transverse electromagnetic. Okay? Adalah disebabkan oleh kita punya komponen E dengan H ini adalah sentiasa 90 darjah. Okay? E dengan H sentiasa 90 darjah dan mereka akan merambat. Arah rambatan, the direction of propagation, adalah pada Z. Okay? So ini adalah arah rambatan. Ini adalah komponen. X dengan Y adalah komponen. So electric field akan merambat dalam arah Z. So ini dinamakan keadaan ini, situasi ini dinamakan sebagai transverse electromagnetic mode. So kebanyakan kita punya propagation, kita punya aplikasi, contohnya kita punya Wi-Fi, kita punya LTE, kita punya AM, FM, semua adalah TM mode. Dia adalah TM mode. So electromagnetic wave ni dia propagate, dia mesti ada medium. Okay, medium adalah satu medium di mana dia akan merambat. Okay, dia tak boleh merambat di sesuatu yang tak ada medium. Okay, tapi kita di dunia ini semua adalah dalam medium. Anywhere is a medium. Okay, dalam kayu adalah medium, di luar kayu adalah udara sejenis medium. Okay, dia tak ada di sesuatu yang harusnya tak ada medium. So it's impossible. It has to be inside a medium. So in this case, kita punya medium untuk contoh ni adalah kita punya udara. So dia akan propagate di udara. Kita boleh propagate di kita punya coaxial cable. Ini adalah cable, coaxial cable. Ini dia adalah satu medium di mana dia akan travel. Okay, so ini adalah cara rambatan dia. Okay, so dia mesti datang daripada satu unsur, source. Ini adalah source. Unsur dia, satu source. Okay, unsur rambatan dia. So it has to be a source for the medium to transmit. Dia mesti transmit dari satu source, sumber. Okay, so sumber itu biasanya untuk electromagnetic wave dia mestilah antenna. Has to be antenna. Is nothing else that you can use as a source to radiate electromagnetic wave. There is no other way except antenna. Okay, so antenna dia ada di tengah-tengah contohnya. So kalau antenna ini adalah isotropic. Apa itu isotropic? Isotropic yaitu sejenis antenna yang merambat ke semua arah, maka dia akan merambat ke semua arah seperti yang ditunjukkan di gambar rajah ini. Okay? Ini adalah gambar rajah di mana kita ada satu isotropic antenna di tengah-tengahnya dan dia akan merambat keluar. So rambatan keluar ni, so rambatan dia mesti dalam bentuk sine wave. Okay, ini adalah dia punya sine wave. Ini adalah direction of propagation. Katakan contohnya Z. So dia mesti dalam bentuk ni. Okay, so of course susah nak lukis dia punya komponen. Yang satu lagi contohnya ini adalah H. Yang biru adalah E. Okay, so dia akan berbentuk macam ni keluar. So contohnya kalau ini adalah dia punya gunung, bukit. Okay, ini adalah lurahnya. Yang warna lain, ini adalah lurah. Okay, so kita boleh nampak. Ini adalah contohnya, ini adalah bukit. Okay, merambat keluar ke semua arah.
So apabila rampatang ini semakin jauh daripada dia punya sumber, further away from the source, then you can see that the circle is actually getting bigger and bigger. So yang circle ni sebenarnya jadi sangat-sangat besar. At some point di satu tempat yang anda observe ni, dia seakan-akan walaupun dia adalah spherical, tapi bila dia jadi sangat besar, dia dah seakan-akan jadi plane wave dah jadi selari. Dah jadi selari, iaitu sejenis plane wave. Plane wave adalah disebabkan oleh spherical wave yang semakin jauh daripada sumber, di mana dia punya bulatan jadi sangat besar dan seakan-akan jadi plane wave. So plane wave dia sebenarnya adalah satu wave yang dah jadi selari dia punya garisan ini dah selari, tapi sebenarnya dia adalah satu bulatan yang sangat besar. Okay, so in order to represent kita punya persamaan dalam bentuk yang menunjukkan dia adalah berubah mengikut masa, maka kita perlukan satu persamaan yang membolehkan kita menuliskan dia dalam bentuk yang berubah mengikut masa. Okay, so oleh yang demikian kita perlu menggunakan phasor. Phasor adalah fasa. Bila ada fasa, maksudnya ada T, ada berubah mengikut masa. Okay, so ini anda dah sudah pandai. Ini ada rectangular form. Macam mana tukar rectangular form? Boleh guna calculator if you can use your calculator properly. Okay, so ini adalah polar form. Ini mungkin anda belum mengenali dia lagi. Ini adalah dalam polar form. Polar form dalam bentuk exponential. Exponential. Okay, so apa yang special di sini adalah magnitude. Ini adalah magnitude. Ini adalah phase. Phase tulis ke sini. Magnitude pergi sini tambah eksponen J sahaja. Okay. Dia punya information adalah sama juga, menggunakan R punya magnitude dengan fasa punya theta punya magnitude. Okay, same for here. R magnitude ini tulis saja pertambahan cos dengan J sin. Okay, so untuk magnitude dengan fasa ini anda dah lebih mengenalinya. Untuk at this point anda dah pandai, so no need to say again. Okay, so wave in general. Okay, so kalau kita tulis kita punya phi ni dalam bentuk omega t plus theta. Okay, kalau kita tulis dia dalam bentuk exponential J, so dia akan jadi phi sama dengan theta plus omega t ataupun omega t plus theta. So dia dalam bentuk exponential dia adalah ditambah, kita tambah. So ini adalah tambah, dalam bentuk exponential dia adalah kali. Okay, so dia jadi omega t plus t. Ini hanya tulisan ataupun kita punya sebutan dalam bentuk mathematics. So exponential J omega t plus theta ni boleh ditulis dalam bentuk cos, iaitu dalam cos omega t plus theta plus J. Okay, sin omega t plus theta. So ini disalin ke bawah. Okay, ini adalah disalin ke bawah. Kita add in J sin dengan cos. Okay, so R ni kita punya magnitude masih diturunkan secara turun-temurun, turun. Okay, tidak berubah. Yang berubah adalah kita punya perubahan daripada kita punya cara menulis exponential J ni, exponential kepada cos something plus J sin something. Okay, so dia mengikut kita punya kurungan
J apa di atas ni turun ke bawah. So ini penulisan saja, tak ada benda yang baru di sini. Ini more to mathematics. Okay, so more to mathematics dia adalah penulisan saja. Okay, so untuk part yang di depan ni adalah real. So kita tahu yang tak ada J ni adalah real. Yang ada J ni adalah imaginary. So ini adalah nombor kompleks, real and imaginary. Okay. So untuk satu time harmonics field, sekiranya kita diberi satu phasor current, okay, IS, nak ditulis dalam bentuk phasor, okay, iaitu mempunyai satu sebutan yang mempunyai masa. Sebutan yang mempunyai masa maksudnya ada J omega T. Okay, ini adalah satu sebutan yang mempunyai masa. Masa T. J theta sebutan yang mempunyai fasa. Okay, so satu sebutan phasor IS ni sama dengan I0. I0 ni adalah dia punya amplitude. Okay, so IS adalah satu whole chunk of this amplitude plus the phase information. So kalau ditulis dalam bentuk exponential, dia adalah exponential J theta. Kalau ditulis dalam bentuk polar, ini adalah bentuk polar, adalah magnitude dengan phase theta. Okay, so tambahkan dengan dia punya masa, information masa ni, iaitu this green color. Okay, so dari atas ni kita akan tambah ni ke dalam left and right equation, you add in J exponential J omega T. Okay, so bila kita ada dua exponential di sini, maka dia akan tambah. Okay, jadi omega T plus theta, omega T plus theta. Okay, so kalau ditulis dalam sebutan trigonometry cos dengan sin, dia jadi bentuk macam ni. Okay, so seperti yang kita sudah tahu dari slide sebelum ni, real part adalah di depan, imaginary part adalah di belakang. Okay, so that is the most important thing that you need to know. Sekiranya diberi satu vektor A yang bergantung kepada posisi X, bergantung kepada posisi Y, bergantung kepada posisi Z, dan juga berubah mengikut masa T. Okay, so vektor A ini adalah satu signal, satu wave yang mempunyai kebergantungan kepada X, Y, Z. Okay, dependent on X, Y, Z. And also berubah mengikut masa T. So, macam manakah dia punya cara penulisan? Okay, kita masih dalam cara penulisan lagi. Okay, so diberi AT ni, okay, adalah bersama dengan 10 cos 10 kuasa 8T tolak 10X tambah 60 darjah Z. Okay, express A in the phasor form. So kita kena tulis dia dalam phasor form. So kita kena mengenali cara penulisan ini. Kena kenal dulu dia punya pattern. Okay, ini adalah kita punya time. Ini adalah kita punya phase. Ini adalah kita punya jumlah phase plus
time. Okay, so phasor ni adalah apabila cara penulisan ni untuk phasor ni adalah bila kita dapat keluarkan this part, time. Okay, tinggal apa yang di depan. Apa maksudnya? Contoh, 10 kuasa I J 10 kuasa 8 T tolak dengan 10x plus 60 degree. Okay, so kita kena susun semua ini dalam bentuk macam ni. Di mana kita boleh nampak which one is exponential J theta, which one is exponential J omega T. So kita susun semula. Okay, of course yang dengan senangnya kita boleh susun. Kenapa? Sebab untuk J omega T ni kita ada masa T di sini. So bila kita keluarkan, senang kita dapati bahawa yang 10 kuasa 8 T ni adalah dia punya time. Okay, so kita dapat asingkan ini keluar. So bila ini sudah diasingkan keluar, the rest adalah dia punya phasor information, fasa. Okay, so kita sudah keluarkan J 10 kuasa 8 T. Ini adalah kita punya time punya information. So the rest is kita punya phasor. So this part will be the phase punya information, dinamakan sebagai phasor form. Okay, faham So ini adalah kita punya phasor form. Di mana kita sudah asingkan exponential J omega T keluar. The rest yang tertinggal tu adalah kita punya phasor form. Okay? Okay, so sekarang tiba masa untuk anda untuk menguji pemahaman anda berkenaan dengan phasor form. Okay, so bolehkah anda cuba cari apakah phasor form of vector HT? So cuba anda buat. Okay, so mari kita tengok satu persamaan yang biasanya diberi, iaitu dalam bentuk I berubah mengikut masa sama dengan A sin omega T minus beta Z. Okay, so ini pun salah sejenis persamaan yang biasa kita tulis untuk sesuatu signal isyarat yang berubah mengikut masa. So, tujuan kita sekarang adalah untuk mencari apakah informasi ataupun information yang boleh kita dapati daripada persamaan tersebut. Okay, so persamaan tersebut A sin omega T minus beta Z. So apakah yang boleh kita dapati daripada persamaan ini? So first adalah kita tahu bahawa dia berubah mengikut masa. Of course, kita tahu dia berubah mengikut masa disebabkan oleh sebutan T di sini. Tapi di mana lagi ada T? Okay, iaitu J omega T. Masih ingat daripada kita punya slide yang sebelum ni, di mana J omega T adalah kita punya time, J omega theta adalah kita punya fasa punya information. Okay, so di sini kita dapati bahawa ini adalah satu isyarat yang berubah mengikut masa disebabkan oleh E J omega T. Okay, so datang daripada persamaan daripada atas. So ini adalah sebutan dalam bentuk cos dengan sin. Apa itu? Kita sudah cover daripada slide-slide yang sebelum di sini. Okay, cuba anda tengok balik. So apakah information lain yang boleh kita dapati daripada ini? So yang kedua, ini adalah pertama. Kedua adalah kita punya amplitude. A adalah kita punya amplitude. Okay,
A adalah kita punya amplitude. Okay, itu straightforward. Number 3, omega t minus beta z. Apa itu? Ini adalah kita punya phase in radian. Okay, phase in radian. Omega t minus beta z ada information phase in radian. Nanti kita tengok terperinci lagi di dalam apa itu. Okay, so dia berubah mengikut masa. Kita sudah tahu daripada atas EJ omega t kita berubah mengikut masa. Okay, so dia juga bergantung kepada space variable of z. Ini adalah spatial punya information. Spatial adalah ruang, kawasan. Spatial information. Okay, dia punya lokasi. Okay, lokasi tersebut memberi satu pemboleh ubah kepada isyarat tersebut. Okay, so apa lagi information yang kita boleh dapat? Salah satu information yang kita sangat perlukan adalah negatif ni dengan z ni. Okay, so negatif z ini memberitahu bahawa kita punya isyarat sedang merambat pada positif z. Okay, negatif z bermaksud isyarat merambat dalam positif z. Dia terbalik Kalau dia adalah positif z, maka dia adalah dalam negatif z direction. Dia terbalik. Okay, dia dah terbalik. Okay, so untuk kita punya signal ni, iaitu A sin omega t minus beta z ni adalah minus, maka dia adalah travelling in the z direction. So itu adalah kita punya information yang keempat yang boleh kita dapat. Empat. Okay, omega t. Daripada omega t kita ada omega. Yang kelima, omega adalah kita punya angular frequency, iaitu 2 pi over t atau 2 pi f. Okay, disebabkan oleh f adalah sama dengan 1 over t. Okay, so ini adalah information yang kelima yang boleh kita dapati daripada persamaan di atas. Yang keenam adalah kita punya beta. Okay, beta adalah apa? Beta adalah phase constant ataupun namanya wave number. Unit dia adalah radian per meter. Berapa radian bertukar dalam 1 meter. Berbeza dengan angular frequency. Okay, ini adalah ni tukar warna. Angular frequency adalah berapa radian bertukar dalam 1 saat. Angular frequency is how many radian does it change in 1 second dalam masa. Untuk phase constant beta adalah how many radians does it change in 1 meter. So satu adalah dalam bentuk spatial, lokasi 1 meter. Satu adalah dalam bentuk saat masa. Okay, so bila kita plot kita punya isyarat, ini adalah anda punya pemahaman. Sila dapatkan dia punya amplitude. So ini adalah amplitude, wave travelling in which direction, phase constant berapa, komponen h is in direction mana. So ini dua, jangan confuse. Komponen h adalah dalam direction apa, wave is travelling in the direction apa. Okay, so ini kena tengok yang ini. Ini direction kena tengok yang ini. Okay, so itu saya cukup bagi hint.
Okay, so back to the story just now. Kalau kita punya wave ini diplotkan dalam gambar raja graph ni, kita boleh dapati actually the signal looks the same. The signal sine wave looks the same. The difference is kita punya taksi ni, x ni. Okay. So ini adalah untuk direction spatial di mana lokasi dia. Okay, pada lokasi Z. Di manakah dia punya sine wave tu? Di sesuatu lokasi khas di titik Z ni. Okay. Lambda adalah dia punya wavelength. Satu wavelength adalah dari satu bukit ke bukit, ataupun satu lurah ke lurah, ataupun satu pertengahan ke satu pertengahan. Suka hati anda. Ketiga-tiganya adalah sama. So lambda adalah distance. Distance adalah jarak. Maka jarak adalah spatial. Okay. Ini adalah masa. Okay. Berapakah radian bertukar dalam masa? Okay. So ini adalah berkaitan dengan omega. Okay. Ini adalah berkaitan dengan beta. Alright. So ini lebih kepada sedikit fizik. Okay. So the wave takes t second, mengambil masa t saat untuk travel satu jarak lambda dalam hal laju u. So dia macam kita memandu kereta. Hal laju u, hal laju jarak masa. Okay. So bila kita tahu masa, kita tahu jarak, kita tahu hal laju, kita boleh get some other useful information. For example, lambda jarak adalah sama dengan hal laju bergerak dalam berapa masa. Okay. Kalau saya pandu kereta 30 km per hour dalam masa 1 jam, berapakah jarak yang saya cover? Because it's easy, this is straightforward, 30 km. Okay, 30 km per hour, in 1 hour, you get 30 km. Sama untuk kita punya wave. Apakah? Lambda adalah jarak, u adalah kita punya hal laju, masa. Okay, lambda, hal laju, masa. So, hal laju ini untuk cahaya biasanya adalah sama dengan free space punya hal laju cahaya dalam free space sama dengan u, iaitu sama dengan 3 kali 10 kuasa 8 meter sesaat. Okay, bukan meter sesaat, dia adalah meter sesaat sebab hal laju. Okay, so lambda adalah sama dengan hal laju cahaya kali dengan t masa. Okay, u adalah sama dengan f sebab f kali lambda, iaitu kita boleh relate ni disebabkan oleh kita punya f adalah sama dengan 1 per t. Okay, so anda boleh tulis semula u sama dengan f kali lambda. Okay, angular frequency omega adalah sama dengan 2 pi f ataupun sama dengan 2 pi over t. Ini adalah straightforward. Beta adalah sama dengan omega over u. Omega adalah 2 pi f. U adalah f lambda pangkahkan f sama dengan 2 pi over lambda, iaitu untuk every wavelength of distance travel, the wave undergo a phase change of 2 pi radian. Okay, untuk satu wavelength excuse me, satu wavelength of lambda mengalami 2 pi radian
So ini adalah common sense. Satu wave. Ini adalah satu wave. Ini adalah satu lambda. Bila kita dapat satu lambda, dia adalah satu keadaan di mana radian dia bertukar 2 pi. Ini adalah pi, ini adalah 2 pi. Okay? Okay, sekarang mari kita tengok apa maksudnya general wave equation. So consider a linear isotropic. So ini linear isotropic homogeneous lossy dielectric medium. So charge dia adalah free. Apa itu charge free? Charge free adalah bila kita punya condition adalah tiada charge, maksudnya rho v sama dengan kosong. So bagi mereka yang belum lagi faham apa maksud rho v sama dengan kosong, sila rujuk bab 1 rujuk bab 1 untuk tengok apa maksudnya rho v sama dengan kosong. So kalau kita masih ingat divergence theorem, okay, divergence theorem yang kita guna untuk Gauss law ni, ini adalah Gauss law. Okay, Gauss law menunjukkan bahawa divergence of t sama dengan rho v. So bila kita punya keadaan sekarang adalah rho v sama dengan kosong, maka kita punya kawasan sini adalah sama dengan kosong. So that's why kita punya persamaan ini adalah jadi divergence of E sama dengan kosong. So ini masih kekal. Kita belajar dari bab kedua magnetostatic. Okay, yang ini adalah kita belajar dari bab time varying. Okay, so kita ada 4 Maxwell equation. So these are all the Maxwell equation. Okay, 4 Maxwell equation. So daripada 4 Maxwell equation ini didapati kita boleh buat satu lagi persamaan baru. Okay, macam mana kita buat? So kita okay, so masih ingat pangkah adalah ingat titik adalah divergence. Okay, so kita dua-dua belah persamaan, maka kita dua-dua belah persamaan H. So this quantity negative J omega mu ni tak boleh so dia hanya boleh pada H sahaja. So kan satu lagi E kita pada H. So jadi macam ni. Okay, kita jadikan persamaan macam ni. Okay, so satu lagi persamaan dari sini adalah datang ke sini. Okay, so curl of H sama dengan sigma plus J omega epsilon E. Okay, so dari sini kita dapat saling ke bawah ni daripada atas. Okay, so J omega mu curl of H, okay, kita dapat dari sini. Okay, so kita cuma saling ke bawah saja, belum lagi buat ini manipulation. Kita hanya kedua-dua belah untuk persamaan ini atas ini saja, kan kedua-dua belah. Okay, so apa terjadi? Kita tengok seterusnya. So saling ke bawah lagi ini masih diturunkan. Okay, diturunkan ke bawah, masih diturun ke bawah. Okay, so kita dapat bentuk ini. So ini adalah vector identity ya. So ini adalah satu identity macam satu identity yang sudah set untuk vector. So ini adalah vector identity. So dia macam trigonometry punya identity, di mana anda boleh berubah dari satu form sebutan ke sebutan lain mengikut identity tersebut. So apa yang kita nak buat sekarang adalah kita nak tukar identity ini menggunakan ini
supaya boleh dapat satu identity baru. Okay, this is identity 1. Okay, so daripada ini kita gunakan identity ini untuk dapatkan identity baru, iaitu this one. Okay, so dia hanya menulis semula sebutan mengikut identity. So ini this part adalah sama dengan atas. Okay, so apa yang berubah di sini adalah kita kalau tukar A kepada E, maka ini tukar kepada E, maka ini tukar kepada E. So itu saja. So kita dapat satu sebutan baru. Okay, kita dapat sebutan baru. Kenapa kita nak tukar? Sebab ada sebabnya kita kenapa nak tukar. Okay, the reason why kita nak tukar sebab kita tahu bahawa ini saling ke bawah, saling ke bawah. Kita tahu bahawa the divergence of E sama dengan kosong. Okay, kenapa divergence of E sama dengan kosong? Sebab kita sudah consider dalam first case ini. Okay, dalam charge free environment, divergence of E equal to 0, tak ada charge. Okay, so di situ kita dapat buang ini. So buang ini kita dah buang setengah of the left hand side punya equation. Di kita buang tinggal ini sahaja. So ini tulis ke bawah. Okay, sama dengan atas. Okay, dapat J omega mu kurungan sigma plus J omega epsilon E. Okay, so kita sudah sampai ke satu persamaan baru ni yang berwarna biru kotak ni. Okay, yang berwarna biru kotak. So, apa yang penting di sini adalah sebab persamaan ini adalah dia punya kawasan tengah-tengah ini memberi satu makna. Okay, ini memberi satu makna. So persamaan ini adalah dinamakan sebagai Helmholtz equation. Okay, Helmholtz equation ini adalah sangat penting, di mana yang di tengah-tengah ini yang berwarna hijau ini adalah sesuatu yang memberi kita something information, sesuatu informasi berkenaan dengan signal ini. So ini dinamakan sebagai, boleh dinamakan sebagai gamma. So gamma adalah sama dengan J omega mu this part yang di bawah turun dari atas ni. Okay, so gamma ni maksudnya ialah propagation constant. Dia memberi satu informasi berkenaan dengan cara isyarat itu merambat di dalam udara dan medium-medium tertentu. Okay, dia memberi information. Okay, information itu adalah gamma kuasa 2. Okay, kalau nak gamma then becomes you letak satu punca kuasa 2, everything put inside. Okay, so ini adalah gamma. So kita sekarang tak pentingkan this part anymore. Kita bukan nak menyelesaikan persamaan ini. Kita tak pentingkan this part anymore. So kita nak tahu apa kegunaan gamma sebenarnya. Okay, kita nak tahu apa kegunaan gamma sebenarnya. So mari kita tengok apa kegunaan gamma. So gamma ini adalah gamma kuasa 2 sama dengan sebutan yang kita dapati di atas. Bolehlah disamakan dengan alpha plus J beta. Kita nak samakan saja. So gamma kuasa 2 samakan dengan alpha plus J beta. Okay, samakan ini supaya
supaya ini nanti sama dengan this part. Okay, kita nak sama dengan this part. So kuasa 2 hilang, di punca kuasa 2 kan kita dapat 1 punca kuasa 2 di sini, so sama dengan kuasa 2 alpha plus J beta pun hilang, so kita samakan ini. So kenapa kita nak buat begitu? Supaya kita nak cari apa itu nilai alpha. Okay, alpha is the attenuation constant, B is the phase constant, omega is the angular frequency. Okay, so ini memberitahu kita fasa, ini memberi kita attenuation. Okay, ini memberi kita angular frequency. Okay, so kita boleh extract information from this gamma. Okay, so we consider kita punya gamma ini dalam 4 jenis medium. Ini kita punya isyarat, masukkan ke dalam kita punya medium, media. So ini menunjukkan apa berlaku di dalam medium tersebut. Okay, so ini adalah lossy, satu adalah lossless, ini adalah free space, satu adalah conductor. Okay, so 4 jenis. Kita nak tengok apa dia alpha, beta dan sebagainya. Okay, keadaan pertama. Keadaan pertama adalah bila kita consider lossy. Lossy sigma. Apa sigma? This is conductivity. Okay, so sigma tak sama dengan kosong, meaning dia ada conductivity, so dia ada sedikit sifat mengalirkan arus. Okay, epsilon sama dengan epsilon r epsilon naught, mu sama dengan mu r mu naught. Okay, 3 condition. So dalam case ini kita tak mahu involve sangat banyak mathematics. In this case, di mana kita punya medium ataupun media adalah lossy dielectrics, kita punya alpha dan beta adalah dalam bentuk ini. Okay, kita punya alpha dan beta dalam bentuk ini, iaitu alpha ni ada nilai, beta ni ada nilai. Apa maksud ada nilai? Got some value, bukan zero. Okay, okay, so persamaan ini adalah untuk keadaan lossy. Lossy. Compare dengan okay, you don't want to see a lot of equation here. Compare dengan ini, nanti kita tatap balik, kita nak compare dulu. Lossless. Okay, so lossless. Ini adalah lossless. Tulis besar-besar, senang sikit anda boleh. Lossless. Alpha, see the value. Alpha sama dengan kosong. Kenapa alpha boleh sama dengan kosong? Beta ada nilai tak sama dengan kosong. So lossless, mari kita tengok perkataan lossless. Apa maksudnya lossless? Lossless ialah bila sesuatu isyarat
masuk ke satu medium, dia adalah lossless. Maksudnya apa? Maksudnya lossless ialah bila dia masuk ke dalam medium tersebut, dia masih lagi mempunyai amplitude yang sama. So bila dia exit keluar, masih lagi sama. So kalau kita lukiskan dia punya amplitude, dia adalah lossless. So this is our medium. Okay, dia masih mempunyai amplitude yang sama, iaitu lossless. So bila dia adalah lossless, maka bila dia adalah lossless, maka dia tidak boleh kena attenuate. Sebab kalau attenuate, dia dah jadi lossy, dia tak boleh di attenuate, tak ada mengalami attenuation. So bila tidak boleh kena attenuate, maksudnya alpha iaitu attenuation constant mesti sama dengan kosong. Okay, so ini adalah ciri-ciri lossless dielectric. So kita compare dengan yang lossy tadi, dia ada value. So sebab dia lossy. Okay, so bila dia lossy. Okay, so yang bawah ini nanti kita datang balik. So kita boleh tengok persamaan untuk lambda dulu 2 pi over beta. Dan kita pergi tengok free space. Okay, sebelum itu jangan lupa dia punya sifat lossless. Bila ada lossless, conductivity must be equal to 0, iaitu sangat mengalir arus, kan? Dia sangat mengalirkan arus macam konduktor pula tu. Epsilon sama dengan epsilon A, epsilon naught, mu sama dengan mu A, mu naught. Okay. Next kita tengok free space pula. Free space mengalirkan arus tak? So bila tidak mengalirkan arus, sigma sama dengan kosong, conductivity very low sampai dia menjadi kosong. Okay, so has to be 0. Epsilon sama dengan epsilon naught, mu sama dengan mu naught.